Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini Isnin, kita boleh teruskan lagi kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga suratu Al-Ma'arij ayat yang ke-35. So pada hari ini insyaAllah kita teruskan bermula dari ayat 36 sehinggalah nanti ayat terakhir insya-Allah, iaitulah ayat 44 ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famanil ladzina kafaru qiblaka muhti'in عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Baik, ayat-ayat Allah Ta'ala yang saya bacakan sebentar tadi bermula dari ayat 36 sehinggalah ayat yang terakhir, iaitulah ayat 44 daripada suratu Al-Ma'arij. Tu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang kafir dekat dunia dan di akhirat nanti. Baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat 36, Fama lilladina kafaru qiblaka muhti'in. Yang bermaksud, maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentang Muhammad datang berkejaran ke sisimu. Ayat Allah Ta'ala ni ditafsirkan oleh ulama dengan dua pentafsiran. Bila mana saya membaca beberapa kitab tafsir, maka di sana ada semacam dua penjelasan ulama, para ulama-ulama tafsir tentang maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ni. Pertama, Al-Imam Ibn Kathir mentafsirkan ayat ni, kata beliau begini, Yaqulu ta'ala munkiran 'alal kuffari alladhi kanu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum musyahiduna lah. Menurut Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ayat 36 ni Allah Ta'ala, melalui ayat ni Allah Ta'ala mengingkari orang-orang kafir yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka pada ketika itu musyahiduna lah, mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walima arsalahu Allahu bihi minal huda, dan mereka juga menyaksikan apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk-petunjuk. Wa ma iyyadahu Allahu bihi minal mu'jizatil bahirah, dan mereka juga menyaksikan mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir pada zaman Nabi, mereka menyaksikan Nabi,
mereka menyaksikan petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, kemudian mereka juga menyaksikan mukjizat-mukjizat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma hum ma'a hadha kullihi farruna min. Kemudian dengan keadaan yang sebegitu, mereka menyaksikan Nabi, mereka menyaksikan petunjuk yang Nabi bawa, mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi, tetapi mereka lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutafarriquna anhu, mereka lari dengan berkumpulan-kumpulan daripada Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, ayat 49 sehinggalah ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Mereka orang-orang kafir tu berpaling daripada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala umpamakan, ya, bagaimana mereka berpaling daripada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum humurun mustanfirah. Kata Allah Ta'ala, mereka lari daripada Nabi seperti keldai yang lari. Farrat min qaswarah, yang mana dia lari kerana dia tengok, dia nampak ada singa. Kita buat analogi mudah. Ada kambing, kemudian kambing tu nampak harimau ataupun singa, dia pasti akan pergi lari. Dan kita boleh membayangkan macam mana lajunya kambing tu ataupun keldai itu lari. Macam mana lari yang paling laju boleh dia buat, yang paling pantas, dia akan lari dengan itu. Kenapa? Dia dah membayangkan, kalau dia tak lari dengan pantas, sepantas yang dia boleh, maka dia akan diterkam, dia akan dimakan, dia akan mati. Maka begitulah keadaan orang-orang kafir, ya, keadaan orang-orang kafir pada masa Nabi SAW lari daripada Rasulullah, padahal mereka telah menyaksikan Nabi SAW. So ini satu bentuk pentafsiran yang disebut oleh setengah ulama tafsir seperti Al-Imam Ibn Kathir dan ramai lagi daripada kalangan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Ada tafsiran yang lain menyatakan maksud ayat 36 ni dan ayat-ayat selepas ni nanti ialah فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْتِئِينَ. Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentang Muhammad Muhammad datang berkejaran ke sisimu? Maksudnya ini adalah dahulu pernah suatu ketika orang-orang kafir ni yusri'una ila sima'i mink. Mereka datang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi wa maqsaduhum, maksud mereka min hadas sima', datang mendengar ucapan Nabi itu bukan kerana nak beriman, melainkan ayyibuka wa yastahzi'u bik, kerana mereka nak mengaibkan Nabi dan kerana nak memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 36 ni ada dua bentuk pentafsiran yang dijelaskan para ulama. Bentuk pentafsiran pertama tadi, ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa orang-orang kafir, khasnya pada zaman Rasulullah SAW dahulu, ya, mereka lari daripada Rasulullah SAW, padahal mereka telah menyaksikan baginda alaihi salatu wassalam, mereka telah menyaksikan petunjuk-petunjuk yang Nabi bawa, dan mereka juga telah pun menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya tidak ada yang menghalang mereka untuk beriman kepada Nabi dan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi mereka pergi lari. Manakala tafsiran yang kedua ini menjelaskan bahawa
pernah suatu ketika datang orang-orang musyrik, ya, ataupun orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar ucapan Nabi, tetapi bukan kerana mereka nak beriman, melainkan mereka hendak mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua pentafsiran ini sebenarnya boleh sama-sama kita terima. Maka pentafsiran yang kedua tadi, mereka menguatkan pentafsiran itu dengan riwayat, ya, dengan riwayat yang mana dijelaskan kanal musyrikuna yajtami'una hawla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halaqan. Pernah satu ketika dahulu orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir, mereka berhimpun di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kumpulan, ya, satu halaqah, ya. Yasma'una kalamahu, mereka mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastahzi'una bihi wa bi ashabihi, tetapi mereka memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana mereka memperolok-olok, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Mereka berkata, in dakhala haula'il jannah, kalau mereka dimasuk syurga. Kalaulah betul Muhammad dan pengikut dia dimasuk syurga, kata mereka, falanudkhilannaha qablahum, pasti kita lebih awal masuk berbanding mereka, kata mereka, ya. Wala yakunanna lana fiha aktsaru mimma lahum, dan kita pasti mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak daripada mereka. Jadi ini ucapan yang diucapkan oleh orang-orang kafir semasa mereka hadir mendengarkan ucapan Nabi. Jadi mereka hadir dekat situ bukanlah kerana mereka hendak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, melainkan untuk mengejek, memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beginilah keadaan orang kafir dekat dunia. Hanya ada dua kemungkinan, ya. Orang-orang yang bencikan dengan Islam hanya dua kemungkinan. Pertama, mereka menjauh, lari daripada peringatan-peringatan Allah. Yang kedua, mungkin saja mereka mendengarkannya, tetapi dia mendengarkan itu hanya untuk bermain-main, hanya untuk memperolok-olok ajaran Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mengatakan, la in dakhala haula'il jannah, kalau mereka dimasuk syurga, maksudnya Nabi dan para sahabat, falanudkhilannaha qablahum, pastilah kita masuk lebih awal daripada mereka. Sebelum mereka masuk syurga, pasti kita dah masuk lebih awal daripada mereka, kata orang-orang kafir. Wala yakunanna lana fiha aktsar mimma lahum, dan kita pasti mendapatkan kenikmatan lebih banyak daripada mereka, kata orang-orang kafir, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 37, anil yamini wa anis shimali izin, sambil mereka berkumpul, berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini menguatkan bentuk pentafsiran yang kedua tadi, ya. Pada ketika itu, ketika mana orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir tu hadir di tempat Nabi SAW, ya, Allah Ta'ala kata anil yamini wa anis shimali izin, ay jalisina an yaminika wa an shimalika farqan. Mereka duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi SAW, satu kumpulan. Jadi mereka masa itu datang dengan beberapa kumpulan. Kata izin pada hujung ayat 37 ni, itu maksudnya jamaat, ya. Ada kumpulan-kumpulan mereka datang, dan dengan bangga mereka dengan kumpulan-kumpulan mereka itu hadir dekat situ, ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baru kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 38, ayatama'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat, sedang ia tidak beriman. Ni bantahan Allah Ta'ala terhadap ucapan mereka yang tadi, yang mana orang-orang kafir itu mengatakan, la in dakhala haula'il jannah falanudkhilannaha qablahum, kalau mereka Muhammad dan pengikutnya masuk syurga, pastilah kami
lebih awal masuk syurga. Lalu Allah Ta'ala menjawab dakwaan mereka ini, ayatuma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Kata Allah Ta'ala, patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan itu, sedang ia tidak beriman? Pada awal ayat ni Allah Ta'ala ada buat istifham, seolah bertanya, patutkah? Ni kata para ulama adalah istifham ingkari. Istifham, ya, kata tanya dengan maksud untuk mengingkari. Jadi seolah-olah nampak bertanya tetapi maksudnya untuk mengingkari serta menghinakan mereka. Jadi maksudnya seolah-olah Allah Ta'ala berkata begini, kamu, ya, tidak patut setiap orang daripada kamu berharap masuk syurga, kata Allah. Tak patut kamu berharap masuk syurga sebab kamu tak beriman. Tak patut kamu masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan itu sebab kamu tak beriman. Ya, jadi mereka mengatakan bahawa mereka akan masuk syurga bahkan lebih awal daripada Nabi dan para sahabat. Allah Ta'ala membantah dakwaan mereka itu, ya, bahawa mereka tidak patut masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan oleh kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka laisal amru kama yatma'un. Perkara syurga itu bukan macam yang kamu dakwa, bukan macam keinginan kamu. Fa innahum la yadkhulunaha abadan. Mereka tak akan masuk ke dalam syurga buat selama-lamanya. Pengajaran bagi kita daripada ayat ni ialah ta'muka bil jannah la yakfi li dukhuliha. Keinginanmu masuk ke dalam syurga itu tak cukup untuk membuat engkau masuk ke dalam syurga. Sekadar ingin masuk syurga, orang kafir pun ingin masuk syurga, ya. Mereka pun mengatakan mereka nak masuk syurga. Orang-orang kafir pun nak masuk syurga. Cuba kita tanya ahli maksiat sekali pun kita tanya, kamu nak masuk syurga ke neraka? Pasti jawapan dia nak masuk ke dalam syurga. Semua orang nak masuk ke dalam syurga. Tetapi kita perlu ingat bahawa ta'muka bil jannah la yakfi lidukhuliha. Keinginan untuk masuk ke dalam syurga, sekadar keinginan nak masuk syurga, itu tak cukup membuat kita masuk ke dalam syurga, ya. Bahkan itu masuk kategori at-tama'ul kadhib. Itu masuk kategori keinginan yang dusta. Kenapa? Lam yattasifu bi sifati ahli jannah. Kerana tidak ada sifat-sifat ahli syurga pada diri mereka. Maka kalau ada orang dia ingin masuk syurga tetapi dia tidak melakukan amalan-amalan sebagaimana yang dilakukan oleh ahli syurga, maka itu hanya keinginan dusta, keinginan bohong, ya. Maka nak masuk ke dalam syurga tu tak cukup kita sekadar ingin, mesti berusaha, bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala, melakukan amal-amal ibadat, melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau sekadar kita ingin nak masuk ke dalam syurga, orang kafir pun nak masuk ke dalam syurga. Tetapi Allah Ta'ala membantah, ayatuma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Tak patut mereka berharap nak masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana mereka tak beriman. Ya, kerana mereka tidak beriman. Maka orang kafir pun itu berharap masuk ke dalam syurga, ya. Cubalah tanya mereka yang bukan Islam pun mesti nak masuk ke dalam syurga. Jadi apa beza kita orang Islam dengan mereka orang-orang bukan Islam? Kita orang Islam, kita ingin masuk ke dalam syurga, pada masa yang sama kita bersungguh-sungguh melakukan amal-amal ibadat yang dapat menjadi sebab Allah Ta'ala masukkan kita nanti ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dikatakan keinginan itu keinginan yang betul, ya. Jadi ada satu ungkapan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'ala al-yabas. Kamu nak selamat, kamu nak masuk ke dalam syurga, kamu nak selamat daripada neraka,
tetapi walam tasluk masalikaha, tetapi kamu tidak berjalan pada jalan yang dapat membawa kamu sampai kepada itu. Ingatlah, inna safinata la tajri 'alal yabas. Ketahuilah bahawa perahu itu dia tak mungkin berlayar di daratan. Ya, dia tak mungkin berlayar di daratan. Kalau kita naik perahu tetapi kita di daratan, tak akan sampai ke tujuan. Walaupun kita ingin masuk ke dalam syurga, tetapi kalau kita tidak melakukan amalan-amalan ahli syurga, maka kita tidak akan sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keinginan saja tak cukup, kerana orang kafir pun ingin masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Baik, seterusnya ayat 39 kata Allah, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Tidak sekali-kali mereka yang kufur ingkar tidak akan dapat memasukinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Pada ayat 39 ini Allah Ta'ala sebut kalla. Kalla harfu rada' wa zajar, ya, huruf yang menafikan apa yang disebutkan sebelumnya. Keinginan mereka masuk ke dalam syurga itu tak mungkin sama sekali, kata Allah. Kalla, ya, laisal amru kama za'amtum. Perkara masuk syurga itu bukan macam apa yang kamu dakwakan, ya. Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga, kata Allah, kerana mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, inna khalaqnahum mimma ya'malun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Ya. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka orang-orang kafir tu Allah Ta'ala cipta daripada sesuatu yang hina, min nutfah, daripada air mani, ya. Baru kemudian min alaqah, air mani itu berubah menjadi darah. Kemudian min mudghah, kemudian ia berubah menjadi daging. Famin aina yatasharrafuna bidukhulil jannati na'im qabla al-mu'minin. Maka apa pula alasan mereka memandang diri mereka lebih mulia sehinggakan mereka masuk syurga lebih awal berbanding orang-orang beriman. Walaysa lahum fadlun yastawjibuna bihi dukhulal jannah. Dan tak ada sebarang kemuliaan pada diri mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala sebut inna khalaqnahum mimma ya'malun ni, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu gini, wahai orang-orang kafir, kenapa kamu boleh mendakwa diri kamu akan masuk ke dalam syurga, sedangkan kamu tidak beriman, sedangkan kamu tidak beramal? Rupa-rupanya kelebihan kamu apa? Kami cipta kamu sama dengan manusia yang lain, tak ada beza. So apa kelebihan kamu? Apa keutamaan kamu? Sehinggakan kamu mengatakan bahawa kamu masuk syurga bahkan lebih awal daripada orang-orang beriman masuk ke dalam syurga. Apa kelebihan kamu? Tak ada. Maka kita manusia ni dicipta sama saja. Yang membezakan kita apa? Amal ibadat sahaja. Ya. Allah Ta'ala menciptakan ada lelaki, ada wanita, ada pelbagai bangsa, puak dan sebagainya. Sama saja di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala hanyalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, kanu yastahzi'una bi fuqara'il muslimin wa yatakabbaruna 'alaihim. Pada masa dahulu orang-orang kafir ni mereka suka mengejek, merendahkan, menghina orang-orang miskin daripada kalangan kaum muslimin dan mereka menyombongkan diri terhadap mereka. So, oleh kerana itu Allah Ta'ala turunkan ayat ni, inna khalaqnahum mimma ya'malun, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, maksudnya orang-orang kafir itu,
dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Maka ada 3 poin penting yang kita nak ambil daripada ayat. Yang pertama, tahqirul insan waraddu 'alal mutakabbirin. Ayat ini, ayat 39 ni adalah ayat yang menunjukkan betapa hinanya kita manusia ni, dan ayat ini menolak terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Yang kedua, ar-raddu 'alal kuffari fi ta'mihim ayyadkhulul jannah. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang kafir yang mana mereka ingin masuk ke dalam syurga Allah. Ka'annahu yaqul, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan begini kepada mereka melalui ayat ini. Inna khalaqnakum mimma khalaqna minhun nas. Hai orang-orang kafir, kami mencipta kamu daripada sesuatu yang kami juga mencipta orang lain. Maksudnya, penciptaan kamu dan penciptaan orang lain sama. Fala yadkhulu ahadul jannah illa bil amali salih. Maka tidak ada sesiapa yang masuk ke dalam syurga melainkan dengan amal soleh. Ya, li'annakum sawa'un fil khilqah. Kerana kamu sama saja dalam penciptaan dengan mereka. Penciptaan kamu tak ada yang spesial dengan mereka, sama saja. So, oleh kerana itu yang menyebabkan masuk ke dalam syurga itu adalah amal soleh. Kamu tak beramal soleh, kamu tak beriman, so mana mungkin kamu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-40. Pada ayat 40 Allah Ta'ala berfirman, فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Maka aku bersumpah, kata Allah Ta'ala, dengan kebesaranku, Tuhan yang menguasai seluruh alam meliputi tempat-tempat terbit matahari dan bulan bintang dan tempat-tempat tenggelamnya. Sesungguhnya kami berkuasa, kata Allah Ta'ala. Pada ayat 40 ni Allah Ta'ala hendak menjelaskan, Allah Ta'ala bersumpah, ya, dengan masyariqi wal magharib. Masyariq ni tempat-tempat terbit, al-magharib tempat-tempat terbenam. Ya, apa yang hendak Allah Ta'ala sampaikan, inna laqadirun, sesungguhnya kami kuasa. Ya, dekat sini Allah Ta'ala membuat bentuk jamak masyariq dan magharib. Ya, masyariq tempat terbit. Tempat terbit apa? Tempat terbit matahari, tempat terbit bulan, bintang dan sebagainya. Allah Ta'ala buat dalam bentuk jamak kerana kata para ulama bahawa tempat terbit matahari itu dan tempat terbenamnya itu berbeza setiap hari, ya. Li'annaha fi kulli yawm laha masyriq wa maghrib ghairu masyriqiha wa maghribiha bil ams. Kerana tempat terbit dan terbenam matahari hari ini itu tak sama dengan semalam, jadi berbeza. Orang yang belajar ilmu falak mereka akan tahu. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala buat bentuk jamak, ya. Allah bersumpah dengan tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenam seperti matahari, bulan dan bintang-bintang. Apa yang hendak Allah Ta'ala sampaikan? Inna laqadirun, sesungguhnya kami kuasa, kata Allah. Ini ancaman daripada Allah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Rabb yang maha kuasa, ya. Nak tengok kuasa Allah Ta'ala tu, tengok bagaimana setiap hari Allah Ta'ala terbitkan matahari dari tempat yang berbeza dan Allah terbenamkan matahari di tempat yang berbeza. Kalau bukan kerana Allah itu Rabb yang maha kuasa, maka sudah tentu matahari tidak akan terbit dan terbenam di tempat-tempat yang berbeza. Tetapi dengan kuasa Allah, semua boleh dibuat oleh Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala kuasa dalam hal apa yang hendak Allah Ta'ala sampaikan dekat sini? Allah Ta'ala sebut pada ayat 41, ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Allah Ta'ala, sesungguhnya kami kuasa, kata Allah, membinasakan mereka serta menggantikan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Ini satu ancaman keras, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka
bahawa Allah Ta'ala dapat menggantikan mereka orang-orang kafir itu dengan kaum yang lebih baik, dengan kaum yang lebih taat kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah dapat lenyapkan mereka, Allah dapat binasakan mereka, lalu Allah Ta'ala ganti dengan generasi-generasi yang lebih baik dan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka tak ada susah bagi Allah Ta'ala, ya. Tak ada susah bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak nak matikan semua orang kafir, Allah Ta'ala kuasa. Ini satu ancaman keras daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Kalau Allah nak matikan mereka, Allah kuasa. Allah akan gantikan dengan generasi yang lebih baik dan yang lebih taat kepada Allah. Dan Allah menyatakan, وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, ya, وَلَسْنَا بِعَاجِزِينَ عَنْ ذَلِكَ, dan kami tak lemah untuk melakukan itu. Maksudnya kami pasti kuasa. Tak mungkin kami dilemahkan oleh siapa pun. Sehingga kan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala dapat lakukan. Ya. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat 42, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Oleh itu, biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatannya dan leka bermain-main dalam dunianya, sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasannya, ya. Oleh kerana mereka degil sangat, tak mahu beriman kepada Nabi, menentang Nabi SAW, mengolok-olok baginda alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman, maka kata Allah, fadharhum, ya, biarkan saja mereka, ya, biarkan saja mereka. Engkau tak payah kisah sangat dengan mereka. Utrukhum ya Muhammad. Biarkan mereka. Biarkan dalam hal apa? Yakhudu. Yakhudu artinya tenggelam dalam kebatilan. Ya. Tenggelam dalam kebatilan ataupun kesesatan. Artinya apa? Mereka hidup tanpa sebarang petunjuk. وَيَلْعَبُوا, dan biarkan mereka leka bermain-main dengan dunianya. Orang kalau dah tanpa petunjuk dalam dirinya, maka dia akan leka bermain-main dengan dunianya. Ini kata para ulama, ya, beginilah keadaan semua orang yang berpaling daripada Rasul, ya, ataupun yang berpaling daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Pertama, mereka tak ada ilmu, ya, tidak ada ilmu yang membimbing mereka, yang menjadi petunjuk kepada mereka. Yang keduanya, mereka ini leka bermain-main dengan dunia. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun, sehinggakanlah mereka berjumpa dengan hari yang telah dijanjikan kepada mereka, iaitulah hari kiamat, ya, iaitulah hari kiamat. Hatta yulaqu dzalikal yawm al-'asib ar-rahib alladhi la yanfa'uhum fihim taubah wala nadam, ya, sehingga akanlah mereka berjumpa dengan hari yang amat menggerunkan, itu hari kiamat, yang mana pada ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi taubat dan penyesalan. Bertaubat, menyesal macam mana pun mereka pada ketika itu, tidak ada manfaatnya lagi. Allah Ta'ala sebut bagaimana gambaran mereka pada hari kiamat. Jadi ayat 36 sehinggalah ayat 42 surah Al-Ma'arij ni, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana gambaran orang-orang kafir semasa hidup dekat dunia. Ayat 43 dan ayat 44 ini gambaran bagaimana mereka pula di akhirat. Kata Allah Ta'ala, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Iaitulah hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar, ya, menuju kepada padang mahsyar dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke tempat berhala-berhala yang mereka sembah pada masa dahulu. Ini Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan mereka di akhirat.
yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an, ay yauma yakhrujuna minal qubur ilal ardil mahsyar. Nanti mereka orang-orang kafir tu akan keluar daripada kubur mereka menuju padang mahsyar, ya, musri'in, dengan cepat bergerakan mereka, berjalan dengan begitu cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun, ay ka'annahum yas'aw wa yastabiquna ila asnamihim, ya, sebagaimana mereka semasa hidup dekat dunia bersegera berjalan, berkejaran menuju berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir tu semasa mereka hidup dekat dunia, mereka juga berkejaran cepat pergi ke berhala-berhala mereka. Maka di akhirat begitu nanti gambaran mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, berjalan cepat, ya. Bagaimana keadaan mereka? Allah Ta'ala sebut pada ayat 44, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Ya, kata Allah Ta'ala, pada ketika itu sambil pandangan mereka tunduk serta mereka diliputi kehinaan, itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. So pada ketika itu Allah Ta'ala mengatakan, ya, khasyi'atan absaruhum, ay dhalilah absarihim. Pada saat itu pandangan mereka tunduk, hina, rendah, ya. Taghsyahum al-haqarah, pada saat itu mereka diliputi oleh kehinaan, ya, sangat hina mereka pada saat itu. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, dan itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka, kata Allah. Jadi keadaan mereka nanti pada hari kiamat berbeza dengan keadaan mereka dekat dunia. Al-yaum tanqalibus suwar, pada hari kiamat itu akan berubah keadaan, ya. Absaruhum dzalila khadi'ah, pandangan mata mereka saat itu tunduk hina. La yarfa'unaha, mereka tidak akan mengangkat pandangannya. Kenapa? Kerana mereka nampak azab. Ba'dama kanu bil amsi yatafakhuruna yatakabbaruna 'alal 'ibad, selepas di dunia mereka menyombongkan diri, membesarkan diri. Di dunia orang-orang kafir ni membanggakan diri mereka, membesarkan diri mereka, menyombongkan diri mereka dan merendahkan orang-orang beriman. Bahkan Rasulullah SAW pun mereka rendahkan. Maka Allah Ta'ala ubah keadaan mereka di akhirat dengan keadaan yang amat sangat hina, ya. Maka kita jangan ingat orang yang mulia dekat dunia pasti akan mulia di akhirat, ya. Orang yang dihormati dekat dunia pasti akan dihormati dekat sana. Keadaan itu berbeza. Yang menentukan pada hari akhirat hanyalah amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada kita sifat-sifat orang-orang kafir yang Allah Ta'ala sebut bermula dari ayat 36 sehinggalah ayat 44 surah Al-Ma'arij ni, ya, sehingga akan kita terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mesti kita lakukan? Lakukanlah amalan-amalan ahli syurga yang telah kita bahaskan pada minggu lepas. Ada 10 amalan mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga Allah yang penuh dengan kemuliaan. Baik, itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.